سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah pada ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-23, pada hari akhirat itu muka orang yang beriman berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, melihat kepada Tuhannya. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin, taufik, hidayah, inayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi sama-sama berkumpul pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, yang mana sebagai yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul Jum'ah sayyidul ayyam, hari Jumaat penghulu bagi sekalian hari, yang padanya ada keberkatan dan juga kemuliaan, kelebihan, keistimewaan yang tidak ada pada hari yang lain. Maka menyedari akan hakikat kemuliaan pada hari Jumaat ini, maka marilah sama-sama kita rebut ruang dan juga peluang ini dengan kita berusaha sedaya mampu kita untuk kita meraih hadiah yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita beramal dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya sunnah-sunnah pada hari Jumaat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita tengok sedikit di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sambungan daripada siri yang lalu, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang memelihara pandangan daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan penglihatannya itu untuk melakukan perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya memandang Al-Quran, melihat Al-Quran, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat jalan ke tempat-tempat yang baik sepertinya majlis ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada hamba-Nya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah. Al-khawful minal jalil, takut kepada Allah, ataupun bahasa mudahnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syurga nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita, makhluk ini, untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga tanpa ada persamaan dengan melihat makhluk. Kerana kita tidak boleh tashbih, iaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh kita meletakkan tempat arah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna melihat Allah di syurga ni bukanlah bermaksud Allah Subhanahu wa taala berada di syurga. Kerana i'tikad kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahawa Allah wujud tidak bertempat. Allah mawjudun bila makani. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada penduduk syurga nanti melihat zat Allah Subhanahu wa taala tanpa kaifiat dan juga tanpa makan, iaitu tanpa tempat. Macam mana? Kena masuk syurga dulu, kena berjaya dalam ujian dunia dulu. Nanti baru kita tahu betapa besarnya, betapa lazatnya, nikmatnya, ganjaran-ganjaran syurga yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Sehingga kata sebahagian ulama menyebutkan apabila penghuni syurga itu melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi lupa kepada nikmat yang ada di dalam syurga, termasuklah kepada pasangan dan juga bidadari mereka. Kerana lazatnya, nikmatnya, asyiknya memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya yang kita sebut tadi, wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari akhirat itu muka orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Sehingga dirayu oleh bidadari dan penduduk syurga ni, pasangan dia ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan suami mereka. Tuan-tuan, tu betapa nikmatnya, kita pun tak boleh bayanglah macam mana. Dalam syurga tu pun dah nikmat dah. Dah seronok dah. Dengan sungai yang mengalir di dalamnya air, kan, sungai daripada madu, daripada arak yang tidak memabukkan, daripada susu. Kita tak boleh bayang macam mana. Yang kata syurga ni yang diperbuat daripada, ada yang disebutkan daripada yakut, daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa marjan, lu'lu' wa marjan, macam-macam lagi lah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Jadi bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka di sinilah pentingnya kita muraqabah, iaitu merasakan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detik dan juga saat, yang akan menjadikan seseorang insan itu dia memiliki kesedaran untuk sentiasa rajin dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perintah itu berbentuk zahir ataupun batin. Sebab bila sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan menjadikan bila mana kita muraqabah, kita ada perasaan sentiasa diawasi, yang Nabi sebut anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ialah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Tetapi seandainya kamu tidak mampu berbuat demikian, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kepada kamu. Walaupun kita duduk bersama dengan orang ramai ataupun kita duduk seorang-seorang, bila mana kita merasakan diri kita sentiasa diawasi, maka itulah pentingnya kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dikatakan muraqabah. Kita tidak akan buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ingat janji-janji, ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Baik. Jadi dia akan menjadikan seseorang insan itu sebagai hamba yang selalu berada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam geraknya, diamnya, ketika bersama orang ramai atau bersendirian, ketika dilihat oleh orang atau tidak dilihat oleh orang, dalam keadaan mewah atau dalam keadaan kesempitan hidup. Pokok pangkalnya semua keadaan yang Allah Ta'ala buat, takdirkan kepada kita, kita akan sentiasa berada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala bila mana kita ada muraqabah dalam hati kita. Susah pun okey, senang mewah pun kita okey. Sebab apa? Sebab setiap yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita, kita balikkan kepada Allah. Dan Allah Ta'ala boleh mengangkat seseorang itu ke kedudukan yang paling tinggi, dan Allah Ta'ala boleh rendahkan dia ke kedudukan darjat yang paling rendah. Sekelip mata, kun fayakun. Jadi sebab itu kehidupan kita ini, yang kata dunia ini, sifatnya adalah fana, akan binasa, tidak kekal. Apa yang kita miliki, semua kita akan tinggalkan. Semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita duduk di tempat yang Allah Ta'ala muliakan kita, dalam kalangan makhluk, Allah Ta'ala letakkan kita ni dimuliakan orang. Sabar kita, tidak menjadi orang yang takabur, sombong. Sebab apa? Sebab Allah yang mentakdirkan kita dimuliakan orang. Jangan kita belagak pula.
Jadi Rasulullah SAW Muhammad, kita dulu daripada tak ada apa-apa kepada ada apa-apa. Dan Allah Ta'ala boleh kembalikan pula kita kepada tiada apa-apa. Sebab kita ni makhluk daripada tiada kepada ada. Dan tiada pula, lepas tu ada pula. Itu makhluk. Jadi Rasulullah SAW Muhammad. Jadi bahasanya jangan belagak, jangan sombong. Jangan sombong dengan orang. Jangan rendahkan orang, jangan hinakan orang lain. Jangan sebabkan kelebihan yang kita ada, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqibah. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-52. Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi akan tiap-tiap apa yang kita lakukan. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan ilmu Allah mengetahui di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Kata ulama sebut, di mana pun kita pergi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Maha mengetahui. Bahkan anggota tubuh kita ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia sebagai saksi. Di akhirat kelak akan setiap perbuatan yang kita lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65 kita duk baca setiap malam Jumaat. Tak boleh lari, semua akan menjadi saksi. Anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita pun akan jadi saksi. Di hari akhirat kelak akan apa yang telah kita kerjakan, kita lakukan. Biasa orang baca ayat tu bila ada roadblock. Kadang-kadang lah baca kena zaman juga sebab road mati. Sebab pegawai tu pun baca juga. Ingat pegawai kita lekeh. Baca pun tak lepas juga. Lepas suruh tak bayar road tax. Baik, lesen mati, lupa nak renew, kena tahan, kena zaman juga. Tadi saya baca 10 kali dah Ustaz, tak lepas juga. Rupanya pegawai tu baca lagi banyak 21 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita kalau ada keadaan-keadaan yang mendesak untuk kepentingan peribadi, waktu itulah kita ingat Tuhan. Tu sifat makhluk. Tapi okeylah, dia ingat juga. Baik. Bila mana seseorang itu dengan kesenangan, dengan kemewahan, dengan nikmat, dia tidak boleh ingat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan dia musibah dan juga ujian supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Athaillah Sekandari dalam kitab Hikam. Kalau dengan nikmat, bagi mewah, bagi senang, bagi orang sanjung, macam-macam dapat, tidak menyebabkan dia kembali kepada Allah, jauh daripada Allah, maka Allah akan bagi ganti dengan cara bagi ujian, musibah, supaya apa, dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah pun tak balik juga, tuan-tuan, naudzubillah min zalik, maka kena muhasabah. Sana baik. Jadi Rasulullah SAW Muhammad, maka kerana itulah muraqabah ini dia termasuk daripada salah satu daripada maqam ihsan. Ialah yang kita sebut tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, satu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, lalu baginda bersabda, ya ghulam, wahai anak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimah, yakni nasihat-nasihat. Apa kalimat tersebut? Ihfazillah yahfazka. Nabi SAW menyatakan kepada Sayyidina Ibnu Abbas, jagalah Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Jagalah Allah, pasti kamu mendapatinya dekat denganmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikannya, yakni manfaat itu, kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala
Dan jika mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan boleh melakukannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Pena-pena pencatat telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Ini pesanan daripada Nabi SAW kepada Sayyidina Ibn Abbas dan juga kepada kita juga, iaitu ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, yakni jagalah hak-hak Allah, kewajipan-kewajipan yang telah pun fardukan kepada kita. Perkara yang Allah Ta'ala larang, jangan buat. Benda yang Allah Ta'ala suruh, buat. Itu maksudnya ihfazillah yahfazka. Pasti Allah Ta'ala akan jaga kamu. Dan bila mana nak minta tolong, kata Nabi SAW, maka mintalah tolong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan makhluk ni, kata Nabi SAW, walaupun dia berkumpul nak memberikan sesuatu manfaat kepada kita, tapi kalau Allah takdirkan sebaliknya, tak ada siapa pun boleh letakkan walau sedikit manfaat kepada kita. Walau seluruh manusia berkumpul memberikan mudarat kepada kita, tapi kalau Allah takdirkan sebaliknya, tak ada siapa pun boleh sentuh kita, boleh apa-apakan kita. Dan sebagaimana kisah yang berlaku kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Antaranya kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan satu cabaran, ujian dalam dakwah yang cukup luar biasa. Dakwah Nabi Allah Nuh alaihissalam 1050 tahun. 950 tahun kata ulama tafsir. Hanya berapa orang je yang ikut. Dan begitu juga dakwahnya baginda Nabi SAW. Cubaan, dugaan yang cuba untuk diberikan kepada Nabi SAW, tentangan yang begitu hebat. Sehingga kemuncak ketika mana pemuda-pemuda musyrikin Quraisy yang dibentuk angkatan yang mengepung rumah Nabi SAW untuk mengapa-ngapakan Rasulullah, bahkan untuk membunuh Nabi SAW. Maka datang Sayyidina Ali, diamanahkan oleh Rasulullah SAW, kamu gantikan tempat tidur. Bala ya Rasulullah. Tanpa ada tanya apa-apa. Bahkan Rasulullah keimanan yang sangat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, sekaranglah masanya untuk kita berhijrah. Bala ya Rasulullah. Tanpa tanya banyak. Dah siap dah semua barang kelengkapan. Tu hebatnya iman sahabat Nabi SAW. Jangan tanya banyak. Iyakah? Sekaranglah? Esok tak boleh? Tak ada. Tak tanya. Itu sahabat Nabi. Hebat keimanan mereka. Iyakah Ustaz? Dia banyak tanya. Masalah. Banyak mempertikai, banyak memperdebat ni. Sifat-sifat yang ada pada Bani Israel, orang Yahudi. Wahai Musa, lembu tu warna apa? Umur berapa? Nak cari dia mana? Tanya banyak. Dia tanya tu bukan nak buat, sebab dia nak mengingkari. Itu perangai orang Yahudi. Baik. Jadi sebab itu Allah SWT. Begitu juga kisah Namrus, yang cuba untuk menentang Nabi Allah Ibrahim AS. Nak dibakarnya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan Nabi Allah Ibrahim AS dengan bala tentera Allah yang bernama api. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuk dan sejahteralah engkau kepada Ibrahim. Keluar dalam keadaan selamat, tak ada apa. Sikit bulu roma pun tak terbakar. Itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Walau seluruh manusia berkumpul untuk membakar Nabi Allah Ibrahim AS, tetapi bila Allah kata tidak, maka tak ada apa pun yang boleh sentuh. Sebab itu bagi orang yang mereka ini sentiasa kebersamaan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duduk dalam syariat Allah, maka tidak ada sesiapa pun yang boleh mengganggu-gugat dia. Sebab apa? Dia sentiasa berserta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita jangan bermusuhan dengan orang. Sebab kita bimbang orang yang kita bermusuhan itu, orang yang kita sakiti itu, dia ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para awliya illah, takut kita. Mungkin dia ni orang yang doa makbul di sisi Allah. Kita dah naya dia, kita dah zalim pada dia, kita dah ambil hak dia, kita dah cederakan emosi dia, mungkin kita takut. Sebab itu bersegeralah menuju pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan segera meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Itu kita kena berhati-hati. Sebab inilah akhlak yang diajarkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mula dulu, Ustaz. Saya tak ada apa. Dia mula dulu. Dia bukan kira siapa mula dulu. Dia afdal ialah orang yang paling awal meminta maaf. Baik. Walaupun siapa dulu yang salah. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Dan Nabi SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dalam apapun keadaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada kita berada dalam kesempitan, kesenangan, apa saja keadaan kita, bertakwalah kepada Allah. Hatta terutamanya dalam keadaan terdesak sekalipun, takwa kepada Allah. Bukan ada orang nampak pun, sign je kan, sign 10,000 ni. Mana faham? Tak faham ke tak? Orang tak nampak, CCTV pun tak ada. Kita dengan orang tu je, sign je, tinggal sign. 10,000 tak cukup, saya tambah 50,000. Kita pun sebut, saya tak makan rasuah, minta maaf cik. 50,000 tak cukup, 150 cukup. Ribu. Jangan cakap kuat-kuat. Dia bertutup pintu, sign juga atas. Kalah juga. Allah sallallahu alaihi wasallam akan dipertanggungjawabkan. Baik. Bila Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itu nama dia rasuah yang menjadi barah dalam kalangan masyarakat. Takut walaupun satu sen kita ambil orang tak boleh. Baik. Kata ulama, haitsuma kunta bermaksud sama ada seseorang itu berada dalam keadaan lapang atau sempit, senang atau susah, gembira atau ketika ditimpa dengan bencana. Sebagaimana kisah yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Satu ketika Amirul Mukminin radhiyallahu anhu keluar dengan Sayyidina Abdullah bin Dinar, keluar bermusafir. Kata Abdullah bin Dinar, satu hari aku keluar menuju ke Mekah bersama dengan Umar Al-Khattab Amirul Mukminin. Dan kami berhenti sebentar di pertengahan jalan untuk berehat, melepaskan lelah penat berjalan. Abdullah bin Dinar, aku dengan Sayyidina Umar, ada satu orang budak pengembala kambing. Ada satu budak pengembala kambing yang sedang turun dari satu bukit lembah ke satu lembah sambil menghalau kambing-kambing itu. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar lalu memanggilnya. Ketika mana budak itu makin dekat, maka Sayyidina Umar panggil. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai anak, wahai budak, jualkanlah kepada saya seekor kambing yang kamu belah ni. Jualkan kepada saya seekor kambing ni. Kambing banyak. Lalu kata budak tersebut menjawab, wahai tuan, maafkan saya. Saya hanyalah pengembala yang diamanahkan untuk menjaga kambing ini. Dengar kata budak tersebut. Dan sesungguhnya kambing ini adalah kepunyaan tuan saya. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kagum dengan budak tersebut. Kagum dengan budak tersebut. Lalu Sayyidina Umar memuji budak itu. Sayyidina Umar berkata, katakan sahaja kepada tuanmu kambingnya dimakan oleh serigala. Lalu budak itu menjawab kembali, jika itu yang aku katakan nanti, wahai tuan, maka di manakah aku meletakkan Allah di dalam diriku? Dia kata. Tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau aku bohong macam tu, di manakah aku meletakkan Allah dalam hidupku, dalam diriku? Dia kata. Maknanya, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, itulah yang disebutkan muraqabah. Sentiasa merasakan diri diperhatikan. Mendengar jawapan itu, Sayyidina Umar Al-Khattab lalu menangis. Kagum dia, takjub dia dengar jawapan budak tu. Nampak macam lekeh biasa je, tapi keimanan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh anak tersebut. Lalu dia berkata, wahai budak, mulai hari ini aku tebus kamu dan merdekakan kamu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditebuslah ataupun dimerdekakan anak tersebut, hamba tersebut. Dan Sayyidina Umar menyebutkan, dia kata, wahai anak, kata-kata kamu tadi telah menyebabkan kamu bebas daripada perhambaan dunia, yakni kamu telah merdeka. Sebabkan kejujuran kamu tadi, kamu telah merdeka di dunia. Dan aku berharap agar mudah-mudahan di akhirat nanti
kata-katamu itu dapat membebaskan kamu daripada siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu menyedari akan hakikat dan juga ibrah daripada kisah-kisah seperti ini, maka kita fahamlah betapa pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tak nampak kita, walaupun kita duduk seorang-seorang, walaupun orang tak hargai kita, walaupun orang tak nilai kita, walaupun orang tak appreciate kita, apa saja kebaikan yang kita buat, Allah Maha mengetahui. Itulah, ada orang yang kerjanya seperti gaji 10,000, tapi gajinya hanya 1,500. Lalu dia kecewa dengan kehidupan dan pekerjaan yang dilakukan. Allah Maha menilai. Itulah, tapi hidup dia mudah saja, Allah Ta'ala mudahkan. Anak sihat, isteri solehah, jiran yang baik, kenderaan pun tak rosak. Tu Allah Ta'ala ganti dengan cara tu. Tuan sihat, dapat datang masjid surau, duduk dalam majlis ilmu, tu semua rezeki tu. Ada orang yang kerja seperti gaji 1,000 tapi dapat gaji 10,000. Contoh, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan cara kenderaan rosak, manjang rosak, anak buat perangai, dapat jiran yang menguji iman, macam-macam kan. Ada dia mehnah dan tribulasi dalam hidup, hidup tak tenang. Tuan-tuan, jadi kadang-kadang kita perlu muhasabah. Adakah nikmat yang kita dapat itu ianya adalah nikmat ataupun istidraj, na'udzubillah min zalik. Dan yang kata nikmat ni, bila mana kita dapat sesuatu pemberian, sesuatu nikmat daripada Allah, dia menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Itu tanda rezeki berkat. Semakin kita dapat sesuatu pemberian, sesuatu nikmat, semakin menyebabkan kita dekat taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah. Bila semakin kita dapat sesuatu pemberian, sesuatu nikmat, menyebabkan kita jauh daripada Allah, na'udzubillah min zalik, maka dibimbangi itu adalah istidraj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok orang kahwin, semua orang nak kahwin. Tengok orang ada anak, semua orang nak ada anak. Rupanya Allah Ta'ala bagi ujian tu ada hikmah. Yang pertama, Allah nak bagi pahala sabar. Tak sebut senang lah, tak kena, saya yang kena kan. Biasa orang sebut gitu, sabar. Kamu bolehlah sabar. Saya dah 20 tahun Ustaz kahwin tak dapat anak. Tuan-tuan datang pergi tengok di banyak, di antaranya di madrasah kami ni ada pondok pengajian warga emas, macam-macam kes ada. Ada yang kahwin lama tak dapat anak, ambil anak angkat. Anak angkat tu saja keluar masuk menyerah, menjadi igawan ngeri kepada mak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu doa anak-anak, Allah Ta'ala bagi anak angkat. Tuan-tuan, tu cabaran. Jadi kadang-kadang bila kita mengeluh dengan takdir Allah ni, Allah Ta'ala akan tunjuk kepada kita hikmah dia tu. Tapi Allah tidak zalim pada kita, kita yang zalim pada diri kita sendiri. Kadang-kadang doa kita minta ni macam memaksa, tak boleh. Dia ada adab kita nak berdoa. Baik. Macam-macam kisah berlaku. Lama cari jodoh tak jumpa, minta dapat jodoh, menguji iman kita pula. Sabarlah buat macam mana. Baik, ada hikmah di sebalik itu. Di sebab itu, apa pun keadaan yang Allah Ta'ala buat kepada kita, maka di situ adanya kebaikan-kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir sekali tuan-tuan, maka baliklah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita diuji dengan sesuatu ujian ataupun musibah, ada doa ataupun adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang itu ditimpakan dengan sesuatu ujian ataupun musibah, lalu dia menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali jua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia berdoa dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarkan ke atasku atas musibah ini, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan untuknya dengan yang lebih baik.
Sayyidatina Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kisahnya panjang. Satu orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Kita balik tengok kisah Ummu Salamah Ummul Mukminin sebelum beliau berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya ramai, kesusahan dalam kehidupannya selepas kematian Abu Salamah. Sebelum itu terpaksa berpisah dengan suami dengan anak, terpaksa berhijrah seorang diri pergi Madinah. Tuan-tuan, hijrah seorang diri, seorang perempuan. Hebat tuan-tuan. Itu yang menanggung kepayahan membesarkan anak-anak selepas kewafatan suami. Maka dia berfikir, adakah lelaki yang lebih baik daripada suami aku? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala gantikan untuknya suami yang lebih baik daripada mana-mana suami, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala gantikan dengan yang lebih baik. Itu Ummu Salamah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Jadi apapun kita kehilangan daripada kita, maka amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan, iblis, hawa nafsu kita, dia tidak akan cuba untuk mencuri harta benda kita. Dia tidak akan mencuri aset kita. Tetapi dia akan mencuba curi sesuatu yang lebih berharga daripada semua itu, iaitulah iman kita. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk di rumah, syaitan dia tak main curi duit tuan-tuan duduk dalam TV. Betul tak? Dia akan curi iman kita. Dengan cara apa? Dia buat godaan pada kita. Malam tidur tak lena duduk fikir, ada orang main kat rumah. Dia akan cuba ganggu kita. Dari sudut apa? Tawakal tadi. Sedangkan bagi orang yang bertawakal kepada Allah, tidak akan bimbang dengan segala sesuatu yang mungkin Allah Ta'ala akan takdirkan. Sebab apa? Dia dah berserah diri kepada Allah. Aku dah ikhtiar, aku dah pasang CCTV, aku dah letak security guard, aku dah tawakal kepada Allah. Cukup kita beramal dengan amalan-amalan yang diajarkan kepada kita. Cukup. Tak payah nak rasa bimbang yang melampau. Seseorang itu dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, dengan benda yang dia cinta. Dengan benda yang dia suka. Dengan benda yang dia asyik, yang dia suka kepada benda itu. Dia akan diuji dengan benda itu. Kena berhati-hati. Ada orang rotan anak. Anak separuh mati. Sebab anak dia cakap dengan kereta dia. Dia akan diuji dengan benda yang dia suka. Dia tanya, abang lagi sayang anak ke sayang aset kenderaan? Kita dua-dua sayang, tapi lagi sayang kereta lagi. Tuan-tuan. Sebab apa? Dia akan diuji dengan benda yang dia sayang. Jadi, cintailah, sukalah sesuatu itu apa adanya, seadanya. Jangan berlebih-lebihan. Kerana apa? Dia akan dibimbangi menjadi perkara yang menghalang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sayang motor sampai tak datang sembahyang berjemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bertaubatlah kepada Allah. Basuh 3 jam. Semalam basuh dah, hari ni basuh lagi. Jangan menyebabkan kecintaan kita kepada dunia itu menjadi penghalang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan tengok dalam bab telinga, apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan telinga, kenapa Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan-kelebihan telinga digunakan untuk mendengar perkara-perkara kebaikan. InsyaAllah kita akan bahaskan pada siri akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.